Assalamualaikum, selamat kembali ke channel Syafi Siri Channel. Seperti yang kita sedia maklum, silat dekat dalam Malaysia ni banyak jenis. Adalah dalam 360 jenis silat yang ada di Malaysia. Saya ada satu kisah misteri. Belum cerita ni dah berpeluh ni. Okey, cerita dia mengenai salah satu silat yang diamalkan oleh kenalan saya, salah seorang kenalan saya. Dia ceritakan balik pada saya pengalaman dia. Di mana dia tu mengamalkan ilmu silat, orang kata apa, silat harimau. Harimau ada banyak jenis, jadi kau pilih lah mana-mana yang relate dengan harimau tu. Dia ceritakan balik kat saya, menyebabkan saya okey percaya yang dia tu mengamalkan ilmu silat harimau tu. Okay, saya cakap ilmu silat tu je lah, ilmu silat tersebut. Di mana masa tu dia tahun bila saya tak ingat, dia ada pergi orang kata apa, sparring, bertempur. Dia pergi bertempur. Semasa bertempur tu, permulaannya dia macam bertempur biasa lah kan, antara dua pesilat tu bertempur. So diorang dua ni bertempur. Bertempur ni dekat mana? Diorang bertempur dekat salah satu pantai dekat Mesing. Okey, masa tu dia dah bersilat. Yang ni dia dapat tahu cerita ni daripada orang yang menonton persembahan dia, bukan persembahan lah, kira pertempuran diorang lah kan. Dia dengan pesilat lagi satu ni, dua-dua dah terdiam tiba-tiba tau. Biasa terdiam. Yang dia tu dah buat gaya macam harimau. Yang member lagi seorang tu dia buat macam dah gaya macam helang helang, macam gaya helang. Mungkin banyak jenis silat helang juga. Silat helang putih, silat helang Aceh, helang putih. So masa tu dia orang pun bertempur menggunakan isim masing-masing, cara persilatan masing-masing. Yang seorang menggunakan silat style harimau, yang seorang lagi style helang. Tapi macam yang kita tahu, silat harimau ni sebenarnya antara yang terkuat, ganas. Silat yang ganas. Ada satu scene tu, scene orang panggil. Dia macam dia melibaskan tangan dia, macam tu, ke arah pesilat helang tadi, tapi dari jarak jauh lah kan, jarak jauh. Kira dia menggunakan batin, macam tu. Yang helang tu elok tengah tak terbang tu, kupap, collapse, jatuh bawah, jatuh hampir lemas sebab jatuh dekat, yelah, air kan mengalir kan, pop, jatuh macam tu. Si helang tu dah terbaring macam tu kan. Yang macam si harimau ni nak mengejar lagi, nak menerkam kan. Jadi Tok Guru dekat situ pun leraikan lah. Okey, leraikan apa semua, dan diorang berkumpul semua. Tok Guru tu cakap kalau boleh kurang-kurangkan lah menggunakan ilmu ni. Dalam apa juga keadaan, kalau boleh elakkan menggunakan ilmu ni sebab boleh mendatangkan kecelakaan. Lepas tu si helang ni pula bangun, dia nak buka baju, dia tunjuk dekat belakang tu memang ada birat, macam kesan rantai lah, dilibas macam tu kan. So cerita je sampai situ. Tok Guru pun Tok Guru pun cakap kalau boleh kurang-kurangkan guna. Okey, misterinya bukan kat situ. Misterinya berlaku dekat sini. Tanya sekarang, kenalan aku ni pula, kira member aku lah, dia pun teruskan lagi lah, orang kata apa, mendalami lagi ilmu ni sedalam-dalamnya mungkin. Dia macam dia tak dengar lah apa yang Tok Guru cakap. Nak mendalami ilmu silat tak kisah, sebab ilmu silat ni baik je, tapi jangan sampaikan menggunakan tenaga-tenaga batin yang orang kata apa, sampai kita bergantung pada tenaga-tenaga batin tu. So dia ni pun belajar lagi dalam pasal isim ni. So sampaikan orang kata macam tersasar lah. Pada satu hari tu dia balik rumah dengan kira macam I'm not sure, wife ataupun mak dia. Tiba-tiba dia menjerit, dia kata keluar kan. Lepas tu wife atau mak dia ni pun keluar dari rumah tu kan. Muhammad ni, member aku ni, dia macam bergelut tau kat dalam rumah tu. Bergelut seorang diri tau. Dia nampak orang lain nampak macam dia macam bergelut, macam bergaduh tapi seorang-seorang. Tapi lepas dia campak benda tu keluar, dia macam campak humban keluar macam tu kan. Tak tahu dekat pintu ke tingkap, tak ingat. Dia campak humban keluar. Lepas tu pasangannya tu masuk lah kan. Dia tanya, kenapa? Tak nampak ke tadi tu? Dia kata, tak nampak ke tadi tu ular besar kot, ular warna hitam. Orang lain kita mata kasar memang tak nampak, tapi dia nampak yang itu adalah ular warna hitam. Lepas tu sebenarnya kalau ular warna hitam dalam rumah ni, sama ada ular betul ataupun jin. So kalau kita tak nampak, maksudnya itulah bukan ular biasa. Daripada hari tu dia macam perangai dia dah berubah. Dia dah jadi macam garang, ganas kan, kasar. Pada sebelum tu dia okey je. Lepas tu
lama kelamaan macam tu dia macam ada kesedaran lah. Sebab yelah, orang kalau dah terpesong ni, kalau lama-lama boleh jadi macam hang, tak betul kan. So dia dapat kesedaran, dia panggil semua family dia balik, adik-beradik dia. Salah seorang, okay, aku lupa nak beritahu, salah seorang adik-beradik dia tu, adik dia ataupun abang dia, aku tak sure, dia kira nampak lah benda-benda mistik ni kan. Waktu kumpul tu, diorang solat isyak sama-sama, berjemaah. Lepas solat berjemaah tu, member aku ni, dia bangun, pergi masuk dalam bilik, dia keluar, dia bawa satu perkakas, di mana dia bawa kain kuning, dia bawa keris, dia bawa batu yang dibungkus kat dalam bungkusan warna kuning. Lepas tu dia bawa segelas air. Dia pun duduk menghadap orang ramai apa semua tu. Dia bawa satu tali tu, dia letak kat depan dia tau, depan dia. So macam border antara family dia dengan dia lah. Lepas tu dia duduk, dia cakap, aku nak minta tolong abang tak silap aku kan, abang untuk duduk depan saya, bercakap dengan saya macam tu. Jadi abang dia pun duduk depan dia. Abang dia duduk, and then dia buka bungkusan batu yang dalam bungkusan kuning tu, dia letak dalam air yang berisi air tu. Air yang berisi air pula, gelas yang berisi air tu. Lepas tu dia macam tutup, dia ambil keris, lalu-lalukan macam tu. Lepas tu abang dia pun selawat. Lepas tu dia suruh abang dia beri salam. Abang dia beri salam, Assalamualaikum. Lepas tu dia macam, Waalaikumsalam. Dia jawab macam tu. Suara dia dah berubah. Daripada bercakap macam kita ni, tengah bercakap macam aku tengah bercakap ni, tapi suara tiba-tiba berubah. Kenapa? Macam tu lah. Tapi dia, Waalaikumsalam, macam orang tua macam tu kan. Alah, macam benda-benda seram, macam benda ni cakap. Lepas tu dia berborak. Abang dia tanya, kau siapa? Lepas tu dia cakap, akulah moyang kau, aku keturunan diraja, keturunan kau hormat, pembesar-pembesar dahulu. Aku ni memang dia kata keturunan kita keturunan orang baik-baik. Dia nasihatkan lah kan, nasihatkan benda-benda baik dekat anak cicit dia, cucu cicit dia. Lepas tu nasihat yang dia tak boleh lupakan, dia cakap jangan amalkan benda-benda yang mensyirikkan Tuhan. Lepas tu kira benda yang dah merasuki member ni dia macam waktu dia bangun tu, suara dah garau, mata tak ada, mata hitam tau. Macam macam tu. Okey, lepas tu benda yang merasuki member aku ni, dia macam dah keluar. Member aku collapse. Lepas tu abang dia ambil air apa benda, baca-baca, dan dia bangun, dia sedar. Lepas tu member aku tu pun dia macam, dia minta maaf dekat family dia sebab dia dah salah menuntut. Dia dah kira dah jauhkan diri dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu keesokan harinya dia rasa macam dia nak buang benda-benda macam tu kan. Jadi dia jumpa seorang ustaz ni. Ilmu yang dia menuntut dia tak boleh nak buang. Ilmu tu sentiasa ada sebab apa yang kita belajar itu yang ada kat dalam diri kita. Tapi untuk mengawal benda tu, jadi dia jumpa seorang ustaz ni. Dia macam, ustaz ni pun baca-baca, rukiahkan dia apa semua. And then tiba-tiba dia muntah keluar, orang kata keluar kaca, keluar rambut, keluar jarum, paku-paku kecil semua tu. Macam dalam cerita tu, macam orang kena santau. Orang kata kalau kena santau, alah dia ni takkan nak keluar pisau jilid daripada dalam mulut kan. Berak jilid lah, muntah jilid. Tapi sebenarnya tu hakikatnya dia kata memang itulah yang dia rasa. Okey, kira benda yang dimuntahkan tu bungkus dalam surat khabar, kain kuning. Ingat kain kuning yang aku cerita yang dia bawa keluar tu kan. Lepas tu kain kuning tu dibalut, untuk dibalut, simpan kain kuning tu, dia ambil, dibalut benda-benda yang dimuntahkan tu. And then ustaz tu suruh buang dekat sungai. Jadi abang dia yang boleh, yang ada kelebihan tu, dia willing untuk buang lah sebab dia je lah yang berani kan. Jadi benda-benda yang dimuntahkan tu dibuang kat dalam sungai, macam kibaskan macam tu kan. Lepas dia dah kibaskan, so kain kuning tu ustaz tu kata bakar kain kuning tu. Jadi dia bakar. Yang pelik, benda peliknya, waktu dia bakar tu, kain tu basah sebabkan muntah dia kan berair kan, basah. Dia bakar macam kain tu kain kering ataupun kain yang dah diletak petrol tau. Bakar tu naik. Jadi abang dia campak terus ke laut dan benda tu pergi macam tu je. Jadi story yang aku cerita ni bukan saja-saja cerita benda macam ni, tapi sebenarnya ada pesanan daripada member aku ni lah. Dia pesan kat aku dan dia nak aku pesankan kat korang. Sebab lepas dia tengok video aku, 2 video aku yang sebelum ni,
dia tertarik untuk bercerita tentang pengalaman dia. So dia pesan kat aku, kita nak menuntut silat ni tak salah, sebab ilmu silat ni tak memesongkan kita. Yang memesongkan kita ni adalah diri kita sendiri. Kalau kita salah tuntut, memang salah menuntut, memang jauh lah kita terpesong. Dia katakan kat aku, kita bila kita salah menuntut ni, kita lebih besarkan ilmu kita tu, kita bergantung harap kat ilmu kita sampai kita lupa yang sepatutnya kita bergantung harap dekat siapa? Dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam yang dia ceritakan kat aku, dia bangga, dia bergantung harap, dia kata ilmu dia yang menyebabkan dia kuat, menyebabkan dia berani, menyebabkan dia tak ada siapa boleh kacau. Dia dah lupa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya yang melindungi kita. Lepas tu dia cakap lah dengan aku, dia kata waktu kalau kita belajar silat, kita belajar ilmu batin, kita ambil isim apa semua ni, memang kita rasa kuat. Memang kita kuat gila. Tapi kita ada pro and con. Kuat kau sekadar kuat je lah. Tapi bila kita jauhkan diri kita dengan Tuhan, dengan Allah SWT, hidup kita semakin lama akan jadi semakin susah tau. Sebab pengalaman dia cerita kat aku, hidup dia semakin lama semakin susah. Ekonomi berundum, macam perbalahan antara family. So benda tu disebabkan kita jauh daripada diri kita dengan Allah. Jadi dia kata selepas dia berubah, dia tak buang ilmu tu, dia tak boleh nak buang. Jadi mungkin isim dia tu dia buang, aku tak tahulah kan. Tapi ilmu tu still ada lah. Tapi apabila dia dekatkan diri dengan Tuhan, dengan Allah, apabila dia tak bergantung harap pada ilmu dia 100%, dia jadikan macam pedoman, dia bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Selepas tu hidup dia berubah. Dia macam daripada kesusahan yang dia alami tu selepas dia menuntut ilmu tu, sehingga sekarang dia kira macam makin lama makin elok, makin naik. Jadi macam graf dia daripada menurun, bila ingat balik Allah, naik. Jadi kita sebagai hamba ni, kita kena back to reality lah. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai Islam lah, untuk orang Islam, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada Tuhan. Berpegang teguh iman kita tu supaya kita tak terpesong. Belajar silat tak salah, sebab aku pun ada belajar silat. Kenalan-kenalan aku ramai yang belajar silat. Menuntut ilmu tu tak salah, sebab menuntut ilmu lah kau sehingga ke negeri China. Biar kau berperibahasa kat situ. Menuntutlah ilmu sehingga ke negeri China. Balik daripada menuntut ilmu, jangan bawa coronavirus. Okay, bye. Assalamualaikum.